Hari ini tema yang akan kita renungkan adalah Sang Raja yang mengalahkan maut. 那今天我们要思想的主题是胜过死权的君王。 Dan ayat yang diberikan kepada saya untuk kita renungkan yaitu dari Markus pasal 16 ayat yang pertama hingga yang ke-8. 那我们今天中午所要思想的上帝的话语是取自新约马可福音第16章第1到第8节。 Akan dibacakan dalam bahasa Mandarin dan yang bahasa Indonesia kita akan mengikutinya. 那这段经节将只以华语来念，读印尼文圣经的可以默默的跟着。新约马可福音第16章第1到第8节。过了安息日，莫大拉的玛利亚和雅各的母亲玛利亚，并沙罗米买了香膏，要去膏耶稣的身体。7日的第1日清早，出太阳的时候，他们来到坟墓那里，彼此说：“谁给我们把石头从墓门滚开呢？”那石头原来很大，他们抬头一看，却见石头已经滚开了。他们进了坟墓，看见一个少年人坐在右边，穿着白袍，就甚惊恐。那少年人对他们说：“不要惊恐，你们寻找那钉十字架的拿撒勒人耶稣，他已经复活了，不在这里。你们可以去告诉他的门徒和彼得说，他在你们以先往加利利去，在那里你们要见他，正如他从前告诉你们的。”他们就出来，从坟墓那里逃跑，又发抖，又惊奇，什么也不告诉人，因为他们害怕。 Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat Hari Paskah. 那首先我要向弟兄姐妹们，在位的弟兄姐妹们，庆祝复活节快乐。 Selamat memperingati, selamat merayakan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. 我们今天可以庆祝主耶稣复活的日子。 Nah, saudara-saudara, 弟兄姐妹们， di Hari Kebangkitan Tuhan Yesus yang pertama, 在主耶稣第一天的复活的时候， kalau kita baca dari kitab Markus tadi, 如果我们从刚才我们所念的马可福音那段经节， terlihat ada 3 wanita, 就可以看到有3个妇女， yaitu Maria Magdalena, Maria Ibu Yakobus, dan Salome. 那就是莫大拉的玛利亚和雅各的母亲玛利亚，还有一个名叫沙罗美的姐妹。 Yang diberi kesempatan pertama kali mendapatkan berita kebangkitan Tuhan Yesus. 他们3个人是第一次得到主耶稣复活的信息。 Nah, saya sempat berpikir, 我曾经这样想， kenapa berita kebangkitan yang begitu penting pada saat itu tidak langsung disampaikan kepada kaum pria saja atau kepada rasul-rasul saja? 为什么当时主耶稣复活的信息不是直接传给男人，当时的男人或者主耶稣的门徒而已？ Tetapi malah terlebih dahulu disampaikan kepada beberapa kaum wanita. 但是在这里我们看见，反而是传给3个的妇人。 Nah, saudara-saudara, 弟兄姐妹们， saya menyadari 我意识到， segala peristiwa yang terjadi di dunia ini 在世界上所发生的事情， tidak ada yang namanya kebetulan. 没有恰巧或者碰巧的， Pasti ada yang namanya seizin Allah dan sesuai dengan maksud dan tujuan daripada Allah. 在世上所发生的事情是上帝所允许的，也是按照他的旨意，而且可以发生的。 Maka pada saat berita kebangkitan Tuhan Yesus yang pertama dahulu disampaikan kepada kaum wanita, 所以第一次主耶稣复活的信息，为什么要传给那些妇人？ ini pasti ada maksud Allah di dalamnya. 这肯定有含着上帝的旨意在里面， Pasti ada yang ingin Allah ajarkan kepada kita. 肯定有一些是上帝要教导我们的事。 Nah, saat itu 当时 posisi wanita di masyarakat Yahudi begitu disepelekan. 那女人在犹太的分数里面是被藐视的。
kaum wanita tidak begitu dihormati, tidak begitu dihargai dibandingkan dengan pria. 他们不受到尊重，也没有人去在乎他们。 Bahkan omongan mereka pun bisa dianggap sebagai omong kosong dan tidak dipercaya. 他们所讲的话也被认为是荒谬，这个谎言。 Ini dapat terlihat dari Lukas pasal 24 ayat yang ke-11. 这可以从路加福音第24章的第24章的第11节。 Nah, saudara-saudara, 弟兄姐妹们， di saat kondisi kaum wanita disepelekan, tidak dihormati, tidak dihargai, dan tidak begitu didengar omongannya, 当女人所说的话是不受欢迎的，而且人家不愿意接受的时候， nah, namun terlihat 但是我们可以看到， Allah justru melalui peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus ini, dia memberi kesempatan pertama kepada kaum wanita. 上帝反而把这第一个得到主耶稣复活的信息传给这些妇人。 Kepada kaum wanita yang bagi dia terlebih dahulu tahu bahwa Tuhan Yesus bangkit. 他们已经首先知道了主耶稣复活的这个信息， Dan saat itu 当时 Allah juga langsung mempercayakan berita kebangkitan Tuhan Yesus itu kepada kaum wanita tersebut agar yang menyampaikan kepada para rasul, orang-orang penting. 上帝反而把这个主耶稣复活的信息信托给这些女人去传扬。 Nah, saudara-saudara, 弟兄姐妹们， hal ini menunjukkan kepada kita 这就表明了 bahwa Allah tidak memperlakukan mereka, yaitu kaum wanita, seperti umumnya masyarakat memperlakukan mereka. 上帝并没有偏心的对待这些女人。 Nah, rupanya bagi Allah, 原来对上帝来讲， penilaian masyarakat, konsep masyarakat atas sesuatu atau atas seseorang bisa saja tidak tepat di hadapannya. 当时社会对女人的概念或者看法有可能是不正确的。 Maka tidak seharusnya ya selalu kita itu mengikuti arus masyarakat, mengikuti apa kata, apa sikap masyarakat. 所以我们不一定要跟随或者跟从社会的潮流，我们不要跟随社会所有的看法。 Maka walaupun pada saat itu ya kaum wanita sudah disepelekan. 虽然当时那些妇人是被藐视的， Namun Allah tetap bisa mempedulikan, 但是上帝还在那边关心他们， menghormati mereka. 也在那边尊重他们， Bahkan ia memberikan kepercayaan kepada mereka untuk bisa mengalami, untuk bisa terlibat di peristiwa yang sangat penting yaitu kebangkitannya. 甚至上帝首先给他们机会参加这个很非凡的事情。 Dan ini dapat dikatakan sebagai anugerah tersendiri bagi mereka. 这就是一个很特别的恩典给这些女人。 Nah, maka melalui hal ini 因此，透过这件事情， kita umat Allah perlu belajar 我们成为主的子民，应该学习， untuk bisa membawa diri secara benar, secara tepat. 能够正确的做我们自己的本分。 Pada saat kita memandang, pada saat kita menilai sesuatu, atau pada saat kita memandang seseorang atau berelasi dengan orang lain. 当我们对待别人或者我们所有的看法，我们跟别人的关系当中， Khususnya juga dengan orang yang mungkin disepelekan, yang tidak begitu dihargai di masyarakat ini. 特别是对那些被这个社会的所有的人所藐视的 Nah, saudara-saudara, 弟兄姐妹们， apakah kita bisa menghargai, menghormati, dan tidak mensepelekan orang? 是否我们能够不小看别人，不轻视别人，也不藐视别人？ Siapapun mereka dan bagaimanapun keadaan mereka. 不管他们现在的情况是如何，而且他们是谁。 Contoh konkret, 举一个实际的例子， bagaimana kalau saat kita memandang mungkin pembantu kita, ya mungkin orang-orang yang gelandangan yang lewat di sekitar kita dan sebagainya. 那我们怎么样去看待我们
家里的保姆或者那些流浪者， tetap bisa menghormati, tetap bisa mempedulikan, tetap bisa menghargai mereka. 我们能够仍然去在乎他们，去尊重他们吗？ Saudara-saudara, 弟兄姐妹们， saat Tuhan Yesus hidup, 当主耶稣活在这世上的时候， para wanita yang ke kubur Tuhan Yesus itu, 这些来到主耶稣坟墓前的女人， memang mereka sempat mengikuti Tuhan Yesus dan sempat juga melayani Dia. 她们有一段时间跟随主耶稣，也侍奉主耶稣。 Bahkan pada saat Tuhan Yesus disalib, 甚至当主耶稣被钉在十字架上的时候， mereka juga hadir melihat peristiwa penyaliban tersebut. 他们也当场看见主耶稣被钉十字架的情况。 Tetapi saat itu mereka ada dalam ketakutan sehingga mereka melihat peristiwa penyaliban Tuhan Yesus itu dari kejauhan saja. 因为他们当时很战兢惧怕，所以他们就从远处看主耶稣被钉十字架的事情发生。 Saudara-saudara, 弟兄姐妹们， saat itu 当时 rupanya iman percaya para wanita tersebut masih dalam proses. 原来他们的信心还在一个过程当中， Sehingga konsep mereka tentang Tuhan Yesus pada saat itu masih tidak tepat. 所以当时他们对主耶稣的概念或者观念还是不正确的。 Tuhan Yesus memang sering mengajarkan kepada mereka atau kepada murid-muridnya bahwa dia akan menderita, bahwa dia akan mati, dan kemudian hari ketiga dia akan bangkit dari kematiannya. 主耶稣屡次的对他的门徒说，他将会受死，然后第三天从死里复活。 Namun pengajaran Tuhan Yesus ini rupanya tidak demikian dihayati, dimengerti oleh para wanita tersebut. 但是原来这些女人，她们没有这种的理解，没有这种的悟觉， Sehingga pada saat itu pun mereka masih saja tidak memiliki konsep bahwa Tuhan Yesus akan bangkit dari kematiannya. 所以当时他们没有一个主耶稣将会从死里复活的这个观念。 Sehingga pada saat mereka tahu bahwa Tuhan Yesus mengalami kematian, 于是当他们知道主耶稣已经死了， mereka yang mengasihi dia, mereka yang setia kepadanya, mereka mau memberikan penghormatan terakhir dengan kematiannya tersebut. 他们成为爱主耶稣的人，也是尊敬主耶稣的人，他们愿意给主耶稣一个最后的一个尊敬。 Yaitu mereka mau memberi rempah-rempah kepada jenazahnya. 他们要膏主耶稣的尸体， Sebagaimana umumnya orang Yahudi memperlakukan jenazah di zaman tersebut. 就如同当时犹太人怎么样去对待尸体， Yaitu jenazah pada saat itu akan diberi rempah-rempah. 他们就会用膏抹他的这个尸体， Agar bisa awet, 使它能够耐久， tidak begitu bau, 不那么臭， dan bisa pelan-pelan membusuk. 也可以慢慢的烂了， Sampai dagingnya itu terkelupas meninggalkan tulangnya saja. 是只剩下骨，所有的肉都失去了。 Nah setelah itu tulang-tulang tersebut kemudian akan dikumpulkan bersama dengan tulang-tulang dari jenazah-jenazah yang lain. 那主耶稣的尸体的这个骨肉将会跟别人死的人的骨肉一起聚集起来， Untuk disatukan semua dalam satu peti dan kemudian dikubur. 就是聚集起来放在一个棺材里面，然后把它埋掉。 Dan ini sebagai proses akhir dalam memperlakukan jenazah menurut orang Yahudi. 这就是最后一关，犹太人怎么样去对待所有的尸体。 Nah saudara-saudara, 弟兄姐妹们， saat itu 当时 para wanita yang ke kubur Tuhan Yesus berkonsep 那些到主耶稣坟墓的女人们，她们有这样的看法： bahwa Tuhan Yesus sudah mati dan tetap akan mati. 主耶稣已经死了，仍然还是死的，还是一个尸体。 Dan karena mereka mengasihi dan mau menghormatinya, maka mereka pun mau memberi yang terbaik sebagai penghormatan terakhir.
因为他们很爱主耶稣，也是很尊重他，所以他们要给主耶稣最后的一个尊敬。 Sehingga mereka pun memberanikan diri ke kubur Yesus bertujuan memberi rempah-rempah ke jenazahnya. 所以他们就大胆的鼓起胆量，到主耶稣的坟墓前，要膏抹主耶稣的尸体。 Saudara-saudara, 弟兄姐妹们， saat para wanita tersebut ke kubur Tuhan Yesus, 当那些女人来到主耶稣的坟墓之前的时候， sebenarnya mereka memiliki pergumulan, takut akan keamanan dirinya kalau ke kubur tersebut. 其实他们也很害怕自己的安全，当他们要到主耶稣的坟墓。 Karena dia tahu bahwa situasi saat itu begitu banyak orang membenci Tuhan Yesus dan mau membunuh para pengikutnya. 因为他们知道当时有许多人都很恨主耶稣基督，也要追杀他的门徒。 Dan pada saat itu mereka juga bergumul. 当时他们也正在挣扎， Bagaimana nantinya setelah mereka sudah sampai ke kubur tersebut? 当他们已经到了主耶稣的坟墓的时候， Bagaimanakah mereka bisa menggulingkan batu besar yang begitu berat yang saat itu menutupi kubur Tuhan Yesus? 他们怎么能够挪开这个在主耶稣坟墓前的那个大石头？ Mereka bergumul, apakah mereka sebagai wanita memiliki kekuatan untuk bisa mendorong batu yang begitu berat itu? 他们以人的想法在那边挣扎，是否他们3个女人有这么大的力量，把这个大石头挪开？ Saudara-saudara, 弟兄姐妹们， nampak walaupun saat itu mereka memiliki pergumulan. 我们可以看见，虽然当时他们有这种的挣扎， Dan pergumulan tersebut belum memiliki jalan keluarnya, belum memiliki solusinya. 而且他们的挣扎还没有出路，还没有解决的方案。 Namun karena kasih dan setia mereka kepada Tuhan Yesus begitu besar, membuat mereka tetap maju saja menuju ke kubur itu. 但是因为他们对主耶稣有莫大的爱，所以他们前进不退的，还是来到主耶稣坟墓之前。 Bagi mereka, 对他们来讲， pokoknya jalan dulu, pokoknya maju terus. Ya maju dulu, pokoknya lakukan dulu apa yang bisa dijalankan, apa yang bisa dilakukan, sambil nanti lihat bagaimana solusinya. 他们只管去进行他们所要做的，就是来到主耶稣的坟墓之前，之后的事情他们也不知道要怎么办。 Maka setelah sabat mereka pergi membeli rempah-rempah. 那就是过了安息日，他们买了香膏。 Yaitu kita tahu kan Jumat jam 3 mati, kemudian 4, 5, 6 ya, itu sudah mau masuk ke Sabat mulai jam 6 sore. Masuk Sabat, nah mereka sudah nggak boleh kemana-mana. Sampai hari Sabtu Sabat jam 6 selesai, Sabat selesai, baru mereka pergi beli rempah-rempah. Sampai pagi-pagi matahari sudah mulai terbit, mereka pergi ke kubur Yesus. 所以在犹太人的风俗里面，他们周五下午6点开始就已经是安息日了，然后要到周日的6点，这个安息日才结束了。过了周日6点，他们才去买这个香膏，为了要明天要去主耶稣的坟墓去膏抹主耶稣的尸体。 Jadi terlihat ya, mereka pokoknya yang bisa dilakukan adalah ya pergi beli rempah-rempah dulu. Selesai pagi-pagi, apa yang bisa kita lakukan? Ya ke kubur Tuhan Yesus untuk memberi rempah-rempah ke jenazahnya. 他们买了香膏之后，他们要做的是什么呢？他们就决定要到主耶稣的坟墓，去膏抹主耶稣尸体，就是在礼拜天。 Walaupun masih ada pergumulan yang belum ada solusinya. 虽然他们还留着一个还没有解决的挣扎。 Nah, saudara-saudara terlihat. 所以我们可以看到， Rupanya Allah tidak diam atas kondisi mereka. 上帝他不是袖手旁观的。 Allah tidak diam atas pergumulan dari orang-orang yang mengasihinya. 上帝不会对那些爱他的人的挣扎而静默， Dan yang setia kepadanya. 而且对他信实忠心的人。 Sehingga walaupun saat itu mereka memiliki keterbatasan.
所以虽然当时他们是很有限的女人， Dan konsep mereka tentang Tuhan Yesus tuh masih belum sempurna, tidak tepat. 而且他们对主耶稣的死没有一个正确的概念，没有一个对的观念。 Iman mereka masih dalam proses pengenalan akan Tuhan Yesus. 他们的信心还在要认识主耶稣的过程当中， Mereka tetap dipedulikan Allah. 但是上帝还在乎他们， Mereka tetap ada di hati Allah. 他们仍然还在上帝的心里。 Sehingga Allah memberi anugerah khusus, memberikan anugerah yang begitu luar biasa kepada mereka sebagai orang yang pertama, sebagai orang yang paling awal mendapatkan berita kebangkitan Tuhan Yesus. 因此，上帝给他们第一个机会，使他们能够得到主耶稣复活的这个信息。 Dan mereka juga diberi kesempatan bisa mendapatkan berita tersebut secara langsung dari malaikat sendiri. 而且他们也能够从天使的嘴里面听到这个信息， Sehingga saat itu mereka bisa langsung bertemu atau berhadapan dengan sosok ilahi yang luar biasa. 那就是说，当时他们也面对着一个有神性的天使。 Dan bukan ini saja. 不但如此， Mereka juga diberikan kesempatan menjadi saksi Allah untuk yang memberitakan kabar kebangkitan Tuhan Yesus tersebut kepada para rasul. 他们也得到一个好的这个机会，就是成为传讲主耶稣复活的见证人，传给所有的门徒。 Nah, saudara-saudara, 弟兄姐妹们， kesempatan demikian ini langka dan kesempatan yang luar biasa. 这种的机会是稀奇的，是很难得到的。 Dan sebagai satu anugerah luar biasa, anugerah khusus yang diberikan kepada mereka, apalagi mereka sebagai kaum wanita. 这是一个他们成为女人的身份很稀罕得到的一个恩典。 Saudara-saudara, 弟兄姐妹们， hari ini apakah kita menyadari siapakah kita, siapakah saudara, dan siapakah saya? 是否今天我们也意识到我们是谁？我是谁？弟兄姐妹们是谁？ Bukankah saudara dan saya juga adalah orang yang memiliki banyak keterbatasan? 难道我们不是拥有许多有限的人吗？ Bukankah iman percaya kita kepada Tuhan Yesus juga belum sempurna? 难道我们不是还没有一个对主耶稣有完美信心的人吗？ Bukankah iman percaya kita pun sampai hari ini masih butuh diproses Allah? 难道我们现在拥有的信心，不是还需要上帝在那边不断的使我们成长吗？ Untuk dibetulkan agar kita bisa menjadi orang-orang yang memiliki iman percaya yang tepat, iman percaya yang baik. 让上帝陶造，使我们能够有一个正确的、一个对的、一个好的信心。 Saudara-saudara, 弟兄姐妹们， siapapun kita hari ini, 无论我们今天是谁， bagaimanapun taraf iman percaya kita hari ini, 不管我们今天的信心地位是在哪里， bukankah kita pun seorang yang sangat dipedulikan Allah? 难道我们不是一个上帝很在意的人吗？ Seorang yang sangat disayang oleh Allah. 也是一位上帝很爱的人， Dan selalu mendapatkan anugerah demi anugerah dari Dia. 而且我们也不断的得到了他的屡次的恩典。 Bukankah kita juga sudah mendapatkan anugerah melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? 难道我们不是从主耶稣的死和复活得到许多的恩典吗？ Yaitu kita sudah dimampukan untuk bisa mengenalnya. Kita bisa dimampukan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. 它使我们能够承认并接受他，成为我们个人的救主。 Nah, apakah kita bisa belajar? Apakah kita bisa belajar dari para wanita yang kekubur Tuhan Yesus ini? 是否我们能够从这些去主耶稣坟墓的女人身上学习什么呢？ Yaitu dalam keterbatasan mereka. 就是在他们有限的状况当中， Termasuk dalam keterbatasan iman mereka. 就是在他们信心有限的状况当中， Mereka tetap bisa mengasihi
bisa setia, bisa memberi yang terbaik kepada Tuhan. 他们还仍然能够爱主，仍然忠心的跟随主，而且奉献给主耶稣最好的。 Saudara-saudara, 弟兄姐妹们， kiranya kita ini masing-masing perlu menintrospeksi diri. 但愿我们每个人都能够反省自己， Sejauh apa kita mengasihi Tuhan? 我们爱主有多大多 Sejauh 深， apa kita setia kepada Dia? 我们有对主有多忠心， Sejauh apa kita memberi yang terbaik kepada Tuhan Yesus? 我们已经把最好的奉献给主了吗？ Saudara-saudara, 弟兄姐妹们， setelah para wanita tersebut sampai ke kubur Tuhan Yesus, 当这些女人到主耶稣的坟墓的时候， terlihat bahwa pergumulan mereka mendapatkan solusinya, ada penyelesaiannya. 我们可以看到他们的挣扎既然得到了解决的方案， Ada pertolongan Allah atas pergumulan 因 mereka. 为有上帝的帮助辅助在他们所有的挣扎里面。 Terlihat, bukankah mereka tetap aman sampai di kubur Tuhan Yesus? 我们可以看到他们还是平安的到达了主耶稣的坟墓， Dan bukankah dengan begitu mudah mereka pun bisa masuk ke kubur Tuhan Yesus? 而且他们一点力都没有出的就可以进到主耶稣的坟墓，看见主耶稣的尸体， Tanpa ada halangannya. 没有一点的拦阻。 Karena batu yang besar tersebut pun sudah disingkirkan Allah melalui malaikatnya. 因为上帝透过他的天使把这个大石头挪开了， Bahkan setelah mereka masuk ke kubur Tuhan Yesus, 甚至当他们进到主耶稣被埋葬的地方， terlihat bahwa Allah juga membuka pikiran mereka tentang siapakah Dia. 那上帝也敞开他们的思想，使他们知道主耶稣是谁。 Pikiran mereka dicerahkan 他们能思想得到照亮。 bahwa Tuhan Yesus bukannya tetap mati, 那主耶稣不是仍然还是死的， tetapi Dia sudah bangkit dari kematiannya. 而是他已经从死里复活了。 Sebagaimana yang sudah diajarkan kepada mereka maupun kepada murid-muridnya. 就好像之前主耶稣屡次不断的教导他们， Dan saat itu 当时 malaikat juga memperlihatkan bukti kebangkitan Tuhan Yesus. 天使也给他们证明主耶稣复活的情况， Yaitu dia sudah tidak terbaring di tempat jenazahnya dibaringkan. 因为主耶稣的尸体不是躺在他被埋葬的那个地方， Ya, tempat pembaringan itu sudah kosong. 那他所躺的地方已经空了， Dia sudah bangkit. 他已经复活了， Dia sudah tidak ada di kubur tersebut lagi. 他已经不在那个坟墓里面了。 Ya, menunjukkan Tuhan Yesus yang sebelumnya mati di salib, kini benar-benar sudah bangkit, sudah hidup. 这就是表示说，被埋在那个坟墓里面的主耶稣，死的主耶稣已经复活了。 Dan ia pun akan bisa ditemui mereka maupun ditemui oleh Petrus di Galilea sebagaimana yang sudah dia janjikan. 所以，所有的门徒，包括使徒彼得和这些女人，也能够见到复活的主耶稣。 Sebagaimana terlihat dalam Markus 16 ayat yang ke-7. 就好像在马可福音的第16章的第7节里面， Nah, saudara-saudara, 弟兄姐妹们， hari ini 今天 sadarkah kita 是否我们意识到， bahwa Tuhan Yesus yang kita percaya 我们所相信的主耶稣， benar-benar sudah bangkit 他真正已经复活了， sebagaimana yang sudah diberitakan malaikat kepada para wanita yang ke kubur Tuhan Yesus 就 itu, 如同天使告诉这些女人的信息， dan dengan kebangkitannya memberikan makna kepada kita 而且透过主耶稣的复活，给了我们一个意义， bahwa Dia itu sungguh-sungguh adalah Allah Sang Raja alam semesta 他实实在在的是这个宇宙的主宰， yang sudah benar-benar berinkarnasi menjadi manusia 他已经道成肉身来到这个世上， untuk menyelesaikan masalah dosa manusia, 为了要解决我们众人罪恶的问题， untuk menebus manusia berdosa. 为了要救赎我们这些罪人。 Dan sekarang
现在， setelah visi dan misinya selesai dikerjakannya di atas kayu salib, 当他的意向和使命在十字架上已经完成了， maka kini ia pun bangkit. 现在他就复活了， Ia kembali ke asalnya sebagai Allah Sang Raja alam semesta ini. 他又回到天堂，成为这个宇宙的万王之王。 Maka tidak heran saudara, 因此，我们不觉得奇怪， jelas-jelas kematian tidak bisa menahan. 那死亡没办法困扰他， Ia bangkit, 他已经复活了， ia hidup. 他活了， Yang bermakna juga, 也含着意， ia sudah menang atas iblis, atas dosa, atas kuasa dosa, atas akibat dosa, yaitu maut atau kematian. 他已经得胜了魔鬼，他已经得胜了死亡，他已经得胜了罪恶，也是得胜了罪恶的后果就是死亡。 Jadi kini, 所以现在 Tuhan Yesus yang adalah Sang Raja 主耶稣他本是一个君王， sudah memenangkan pertempurannya dengan iblis. 已经胜过魔鬼， Dan ia sudah menang 他已经得胜了， atas dosa 他得胜了罪恶， dan atas kuasa dosa, 也得胜了罪恶的权势， atas maut atau kematian, 也是得胜了死亡， untuk memberikan keselamatan kekal kepada manusia. 为了给我们一个永恒的生活、永恒的生命。 Hal ini dapat dilihat kalau dalam bahasa Alkitab bahasa Indonesia memberikan keselamatan kekal di Markus pasal 16 ayat 8. Kalau Mandarin kelihatannya tidak ada di sini. 在印尼文里面，我们可以看到在马可福音的第16章的第8节，但是在中文里面没有。 Nah, jadi kebangkitan Tuhan Yesus 所以主耶稣的复活 sudah mampu melepaskan manusia dari dosa. 已经使我们的人能够从罪恶的权势释放， Dari yang namanya mati rohani. 就是从我们里面的死， Yaitu sebagai akibat keterpisahan manusia dengan Allah di dunia ini. 就是因为罪恶，我们跟上帝已经隔离了。 Dan juga sudah mampu melepaskan manusia dari yang namanya kebinasaan. 也能够使人出生入死，从灭亡得到永生。 Yaitu artinya mati kekal, yang istilah kita itu di neraka. 那这个灭亡就是永恒在地狱里面， Sebagai akibat keterpisahan selama-lamanya dengan Allah saat di alam kekekalan, saat di akhirat. 因为我们与上帝已经隔离了，所以我们会灭亡，直接在下地狱，直到永永远远。 Intinya, 所以这个总而言之， kebangkitan Tuhan Yesus bisa mendatangkan kemenangan bagi manusia. 那主耶稣复活就带给我们得胜， Yaitu manusia bisa memperoleh yang namanya keselamatan kekal. 就是我们能够得到永恒的救恩， Artinya mendapatkan pemulihan dari dosanya baik sejak di dunia maupun di alam kekekalan. 所以我们可以从我们所有的罪恶里面得到恢复，不管是在世上的生活或者永恒的生活里面。 Ini dapat diartikan 这可以说， manusia sudah dapat dipulihkan. Manusia sudah dapat terlepas dari mati rohani dan mati kekal atau kebinasaan. 人已经从里面的死和永远的死亡得到释放了。 Jadi kini melalui kebangkitan Tuhan Yesus, 所以现在透过主耶稣的复活， manusia bisa mendapatkan kabar baik tentang keselamatan kekal. 人类得到好的消息，好消息或者佳音，就是他们能够得到永恒的生命， Dan sudah bisa memiliki pengharapan memperoleh keselamatan kekal di hidupnya. 他们也得到永恒生命这个盼望。 Adapun keselamatan kekal ini sudah bisa dinikmati manusia sejak ia hidup di dunia ini. 这个得到永恒生命的盼望，是已经从他接受主耶稣在这世上就可以开始享受了。 Yaitu dengan jalan dia mau percaya menerima Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit ini.
那就是只要他愿意相信接受主耶稣成为他的救赎主， yaitu sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. 就成为他的主，也是成为他的救赎主。 Serta dia mau hidup selalu bersama atau selalu melibatkan Tuhan Yesus. 而且他会时常与主一起度过生活，或者一起让主参与他的生活， Untuk menghadapi iblis dan kuasa dosa yang mau mencengkramnya. 使他能够脱离这个魔鬼，还有魔鬼的权势，就是要捆绑他的这个 Ya, 权势。 dengan manusia sungguh-sungguh mau menjadi umat Tuhan yang sejati. Jadi bukan umat Tuhan yang KTP, bukan umat Tuhan yang palsu, tapi mau menjadi umat Tuhan yang sungguh-sungguh, yang lahir baru, yang sejati. 所以我们要成为一个真正悔改的、真正从心里接受主耶稣成为我们救主的人， Dan hidup selalu mau bersama dia, melibatkan dia. 而且我们生活也让他参与在里面， Maka tidak mustahil 所以不是不可能， ia juga bisa mengalahkan iblis dan segala kelicikannya. 我们也能够得胜魔鬼和所有他的诡诈， Ia juga bisa mengalahkan kuasa dosa dan akibat dosa yaitu maut. 而且我们也能够得胜罪恶，而且罪恶的后果就是死亡。 Artinya dia bisa memiliki kemenangan atas mati rohani dan mati kekal yaitu binasa. 那就是说，他能够得到这个领命的死和永远的死亡，这个得到解放， Jadi umat Tuhan yang sungguh-sungguh 成为一个主的真正的 yang betul-betul 子民， menerima dia dalam hidup sebagai Tuhan dan Juru Selamat 也真正的在他的生命里面接受主耶稣成 dan 为他 selalu 们 mau 的救主， hidup bersama dia, melibatkan dia, 也时常要与主一起生活，要让主参与他的生活， akan memiliki kehidupan yang berkemenangan. 将会有一个得胜有余的生命。 Antara lain, 其中是 dia bisa dimampukan Allah mengusir setan, Ta ye- mengusir iblis. 他也有权利去赶魔鬼， Ia bisa bersama Allah mengalahkan iblis dan kuasanya. 他能与上帝一起去打败这个魔鬼和所有的魔鬼的权势， Ia pun bisa dimampukan Allah tidak melakukan dosa. 他也能够成为一个不犯罪的人。 Saat menghadapi berbagai godaan di dunia ini, dia dimampukan tidak melakukan dosa. 当他面对世界上所有的诱惑，他也有能力不犯罪， Dan dia pun bisa memiliki pengharapan, 他仍然也有一个盼望， memiliki hidup kekal, hidup bersama Allah setelah meninggalkan dunia ini. 就是当他离开这世界，他会拥有一个与上帝同在的一个永恒的生活。 Artinya dia bisa memiliki yang jaminan, memiliki kebahagiaan yang kekal di sorga. 他有一个在天堂永恒喜乐的这个保障。 Saudara-saudara, 弟兄姐妹们， apakah saudara dan saya sudah memiliki jaminan kesemuanya ini? 是否弟兄姐妹们和我已经得到了这个永恒的生命的保障？ Saya beberapa kali diceritakan 我有好几次听到这样的事情， anak-anak Tuhan yang sejati, yang sungguh-sungguh, yang sudah lahir baru. 一个真正已经相信主的人、接受主耶稣的人、悔改的人， Dan hidupnya yang selalu bersama dengan Tuhan. 他生活与上帝在一起。 Dia pernah menceritakan 他曾经这样讲： pada saat dia merasa di kantornya ada gangguan setan, 当他觉得在他办公室有魔鬼在那边骚扰， sering dia dengar suara-suara iblis yang mengganggu. 他经常听到这个魔鬼黑暗权势的声音，就是很打扰他的这个声音。 Dia berkata, 他就这样说： dia bersama Tuhan untuk mengusir iblis tersebut. 他要与主一同去赶这个鬼。 Tanpa dia mendatangkan hamba Tuhan dan dia berhasil. 他没有去叫神仆，而且他既然得胜成功了， Bagaimana dengan kita? 那我们又是如何呢？ Kalau ada kuasa kegelapan mengganggu, mungkin di rumah, di kantor, berani kita usir dia? 如果在我们家里有黑暗的权势要在那边骚扰我们，我们敢他吗？
Ya, karena Kristus sudah menang, kita punya kemampuan bersama dia mengusir. 因为主耶稣已经得胜了，我们也有同样的权利去赶鬼。 Kita mempercayai? 我们相信吗？ Atau kita kalau sudah ada yang begitu cepat-cepat cari pendeta Ponco, cari Chang Chuan Tao, cari yang lain, atau kita bersama Tuhan mengusirnya? 是否我们遇到这件事情的时候，就要去找神父、找牧师，或者我们自己去赶鬼？ Kita punya kekuatan bersama Tuhan untuk mengusir setan tersebut. 如果我们与上帝在一起的话，我们有这样的权利去赶鬼。 Saya juga selalu menemukan 我也时常遇到 anak-anak Tuhan yang sejati, 那些真正信主 yang 的人， hidupnya selalu melibatkan Tuhan. 他的生活都是让主参与 Dia 的人， benar-benar bisa dimampukan terlepas dari godaan-godaan dosa. 他能够从所有罪恶的诱惑得到释放， Sehingga dia bisa terhindar daripada yang namanya membenci orang, 所以他能够避免不恨 dari 人， yang namanya mendendam, menfitnah, berbohong, judi, menyeleweng, dan sebagainya. 不记恨、不诽谤、不犯奸淫，而且不侮辱别人。 Nah, dia bisa menang atas kuasa dosa tersebut. 他能够得胜这些罪恶的诱惑。 Demikian juga, 同样的， saya sering bertemu anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, yang sejati. 我时常见到真正信主的人，真正的主的儿子， Nampak mereka sudah memiliki pengharapan kekal, ya keselamatan kekal di akhirat. 他们已经相信确定得到了永恒生命的保障。 Sehingga walaupun kini mereka sudah berusia lanjut. 所以虽然他们现在已经年纪大了， Dan ada yang sudah berpenyakit. Dan ada yang sudah berpenyakit. 但有的弟兄姐妹们已经得病了，生病了， Silih berganti sakit. 他的病是不断的来， Mereka tidak takut dengan menghadapi kematian yang bisa hadir tiba-tiba dalam hidupnya. 他们不惧怕面对将会随时临到他们身上的死亡。 Mereka berkata, kami sudah siap. 他们说我已经准备好了， Kapanpun Tuhan panggil, kami siap berangkat. 不管什么时候主召我会添加，我都准备好了。 Mereka siap dan berkeyakinan pasti masuk sorga yang 他 bahagia. 们深信他们一定会进入那个美好的天堂。 Selasa yang lalu, ya 上个 saya 周二， berkumpul dengan kelompok kecil, dua kelompok kecil dari usia indah. 我跟2个长青团契的这个什么 Kelompok kecil, kumpul, 一个小组 ya, 聚集在一起。 yang hadir sekitar 15 orang. 这个2个小组长青加林人的这个小组有12个人，15个人。 Nah, setelah pembahasan firman, saya kemudian tanya, 当我们已经讨论上帝的话语，然后我这样问他 hanya 们： kita orang usia tua pasti bisa mengalami kematian kan? Dan mungkin akan hidup terus kan? Ini realita. 我们成为年纪老的人，我们将会面对死亡的，这是一个事实。 Saya tanya mereka, 我就这样问 kalian 他： berani menghadapi kematian? 你们敢面对死亡吗？ 15 orang itu satu persatu mereka jawab, kami siap, kami tidak takut. 那15个人都这样说，我们已经准备好了，我们已经预备好了，我们一点都不惧怕。 Ya, kami tidak takut menghadapi kematian, kapanpun itu terjadi, kami siap berangkat. Karena kami tahu kami akan masuk ke surga. 我们相信，随时主呼召我会添加，我都已经准备好了，因为我们深信我们将会进天堂的。 Mereka sangat jelas mengerti bahwa kebangkitan Yesus sudah memberikan pengharapan kemenangan kepada mereka. Sehingga sungguh maut, kebinasan sudah dikalahkan. 因为他们清楚知道，主耶稣复活已经得胜了所有的罪恶的权势和死亡的权势，所以他们已经成为一个得胜者。 Mereka yang awalnya karena berdosa harusnya mati di neraka. Tetapi karena mereka percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Mereka yakin janji Tuhan memberikan sorga bagi mereka setelah mereka meninggalkan dunia ini.
起初他们是一个罪人，他们应该受到惩罚，而且永远的灭亡。但是透过主耶稣的复活，他们成为一个得胜有余的人。 Sehingga mereka tidak takut kematian kapanpun terjadi di hidupnya. 所以他们一点都不惧怕死亡什么时候临到他们的生命里。 Bagaimana dengan saudara dan saya? 那我们又是如何呢？ Yang hari ini memperingati Paskah, memperingati kebangkitan Tuhan Yesus 我 ini. 们今天是庆祝复活节，庆祝主耶稣复活的日子。 Apakah saudara dan saya juga sudah memiliki jaminan yang pasti memperoleh keselamatan kekal di surga? 是否我们都已经得到永恒生命，在天堂永恒生命的这个保障？ Sehingga saudara dan saya pun tidak takut 因此，我们一点都不惧怕。 saat kematian sewaktu-waktu hadir di hidup saya maupun saudara. 当死亡临到我们的生活里面， Bagaimana dengan kondisi saudara dan saya? 那我们现在的状况是如何呢？ Saudara-saudara, 弟兄姐妹们， kebangkitan Tuhan Yesus 主耶稣的复活， kembali mengingatkan kita 再次的提醒我们， bahwa Dia benar-benar Sang Raja yang mengalahkan maut. 他真的是胜过死亡权势的君王。 Kiranya kabar baik yang mampu memberikan pengharapan ini tidak kita sia-siakan. 但愿这个赐给我们盼望的好消息，我们不会错过。 Amin. 阿门。